Ilmu adab tu menatang apa? Ilmu adab ialah ilmu memperbaiki ucapan dan tutur bicara, meletakkan, ingat dia sebut, meletakkan ia pada tempatnya yang sesuai dan mengindahkan lafaz serta menjaganya daripada kesalahan ataupun kecelaan. Ia termasuk dalam cabang-cabang adab yang umum. Anda boleh rujuk dalam kitab Madarijus Salikin. Okey, kita dengar. Ini daripada kitab sendiri, maksudnya neraca agama mengatakan adab itu adalah memperbaiki ucapan dan tata cara. Maksud perbaiki ucapan itu adalah menggunakan perkataan-perkataan yang baik, bukan sekadar menyusun ucapan itu. Kan? Gunakan ucapan dan perkataan yang baik dan tata cara yang baik. Meletakkan pada tempat yang sesuai, mengindahkan lafaz dan menjaganya dari kesalahan atau celaan. Jadi kita lihat sendiri dan kita nilai ya. Benar-benar teruk kefahaman Pak Sumit berkaitan tentang maksud hadis yang mengancam orang yang lupa bacaan. Sudahlah, hadis itu sendiri pun tak sahih, saya dah jelas dah tadi. Kefahaman dia juga terhadap hadis yang tak sahih itu pun juga menencong. Okey, ini sikit saja saya ambil ni. Ada sikit lagi dekat hujung kalau kita dengar. Adakah begini maksud perbaiki ucapan dan tata cara menggunakan perkataan yang tak elok seperti itu? Tidak. Adakah meletakkan pada tempat yang sesuai walaupun Pak Sumit dikatakan olehnya salah dalam menggunakan hadis tersebut dan mengatakan pemahaman Pak Sumit melencong? Bolehkah meletakkan begitu pada Pak Sumit yang jauh lebih tua padanya? Tak boleh. Adakah indah lafaznya begini? Menggunakan lafaz begini kepada orang yang lebih tua indah ke? Tidak indah. Adakah ia menjaga dari kesalahan ataupun celaan? Kita lihat tadi, saya dah tunjuk sendiri jika kita scroll sampai habis, memang ada pembahagian dua pihak yang berlainan. Jadi dia telah menilai yang salah. Jadi tak betul juga. Kan? Jadi ternyata bahawa pelakuan Syihabuddin ini tidak beradab. Dia fail empat-empat apa yang telah diletakkan oleh neraca agama. Kita clear dekat sini. Dan ada yang lebih teruk. Semua ni dilakukannya dengan menyusun sendiri. Dah diperhati dan diperhalusi. Dia sendiri cakap. Kita dengar saya telah menyusun setiap kata-kata saya yang awak tengok dekat video tu. Itu adalah setiap perkataan itu disusun. Sebelum kita buat, kita susun dulu apa kita nak pergi kata. Kemudian bila kita buat video, kita edit dulu bagi orang faham apa yang kita nak sampaikan. Bahkan yang anda dengar hari ini pun juga bukan main cakap saja, bukan main taram saja. Ia adalah susunan kata-kata. Okey, dengar. Susunan kata-kata dia. Dia menyusun tata cara dan mengatakan dengan cara itu, dengan niat. Itu lagi teruk sebab dia menyusun untuk kata begitu kepada Pak Sumit. Kalau terkeluar kata tersasul, itu cerita lain. Ini dengan sengaja dia menyusun kata-kata itu. Okey? Dan lagi teruk lagi, dia tak perasan apa yang dia buat. Kita dengar ni. Isu Pak Sumit. Saya nak minta Tok Singa sebutkan, transkripkan, nyatakan di mana kenyataan saya yang menghina Pak Sumit secara peribadi. Di mana yang saya kata dekat dia menjatuhkan peribadi dia secara jelas. Di mana? Buktikan bahawa ia adalah hinaan. Dengar tu. Sudahlah dia susun kata-kata tersebut. Tapi dia tak tahu. Minta dijelaskan pula. Ditranskripkan oleh Tok Singa. Di mana? Dia tanya pula di mana. Mungkin dia tak faham perbezaan sebab dia sebut peribadi. Itu kita akan sentuh sekejap lagi. Dia kata di mana hinaan peribadi. Itu kita sentuh sekejap lagi. Tapi perkataan yang dia keluarkan yang disusun dengan niat iaitu fail empat-empat neraca agama ini. Okay? Tapi dia tak tahu dan dia tak faham. Dia tak rasa di hati. Itu yang kita amat bimbang dan sedih. Mungkinkah, saya sebut mungkinkah dia termasuk di dalam golongan ini? Muncul satu kaum yang mana mereka membaca Al-Quran tapi tidak melebihi kerongkong. Kita bimbang telah muncul kumpulan ini. Mereka memecah belahkan persatuan umat Islam sehingga banyak orang Islam yang keluar daripada Islam. Okey, kita bimbang ini telah berlaku sebab kita lihat dia buat tapi tak sedar, tak sampai ke hatinya, sekadar di kerongkong.
tak sampai ke hati untuk terasa dan tak sampai ke otak untuk fikir perihal sendiri. Dan kita juga takut dia tergolong di dalam hadis satu lagi ini. Hadis yang mengatakan akan muncul di akhir zaman satu kaum yang terdiri daripada orang muda yang masih mentah fikirannya, dangkal pemahaman agamanya. Mereka banyak mengucapkan perkataan khairil bariyah, hadis-hadis Rasulullah SAW, tetapi iman mereka masih lemah. Sekarang dah sampai akhir zaman. Adakah beliau tergolong daripada kumpulan ini? Kita tak tahu, kita bimbang.